hantu dia sudah meninggal di pintu sambil duduk melambai. Bye bye. Ini mungkin dia bye-bye kat laki dia lah, bukan bye-bye kita. Kalau bye-bye kita dah belah buang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi pada video kali ini. Alhamdulillah sihat kau no. Alhamdulillah aku sihat. Masih lagi diberi peluang, masih lagi bernafas, masih lagi diberi peluang untuk bertaubat. Dan hampa pun masih lagi sihat. Alhamdulillah. Kalau tidak hampa tak tengok video ni betul ya. Kalau hampa tak sihat, hampa sihat no. Aku doakan hampa semua sihat. Alhamdulillah diberi kesihatan yang sempurna. Okey, pada video kali ini kita tak sembang pasal lagu. Macam sebelum ni kita sembang pasal lagu, dan aku cuba untuk terangkan yang terbaik untuk hampa untuk video kali ni ya. Okey, video kali ni kita nak sembangkan pasal seseorang legenda kita, legenda daripada tanah seberang yang pernah popular satu ketika dulu, dan sekarang ni walaupun dia dah tak ada, tapi nama dia masih lagi meletup-letup, masih lagi memegang title Ratu Horor kita, iaitu Suzana. Sebelum aku nak buat video ni, aku layan dulu cerita-cerita Suzana. Dan seram juga bila kita tengok hantu makan kuah sate hantu makan kuah sate. Seram lah bagi aku seram, sebab kita setting dalam kepala otak kita untuk tengok cerita hantu. Kalau kata kita setting dalam kepala otak kita nak tengok cerita lawak, lepas tu kita tengok cerita hantu, benda tu tak akan jadi seram lah. Kita kena setting sendiri ya, ni memang feel kita nak tengok cerita hantu, kena tengok waktu malam sikit ke, pasang lampu light gelap-gelap, suasana sunyi, buat tengok cerita hantu, baru dia main feel. Ni kalau hampa tengok cerita hantu, tengok tengah-tengah hari rembang, tengah-tengah terang, anak dia berlari meratau, memang seram tu mana? Tak seram lah kan. Kalau berani try lah tengok pukul 3 pagi tengok cerita hantu kan. Walaupun hantu lawak, try tengok dia main juga feel seram tu. Tapi bagi aku cerita Suzana ni memang seram lah kan. Okey, kita terus kepada pasal Suzana ni. Okey, Suzana ni dia start berlakon waktu tahun 1950. Lama tu kan. Waktu tu dia budak-budak waktu tu dia berlakon. Tapi dia tak berlakon cerita hantu lah time tu. Dia start berlakon cerita hantu ni waktu tahun 1971. Iaitu tajuk filem tu Beranak Dalam Kubur. Orang beranak kat hospital, mereka beranak kat kubur. Mau tahu lah kan, mau seram tak seram, tajuk dia pun dah satu macam lah, Beranak Dalam Kubur. Ingat apa? Memang takut lah. Kalau hampa kata tak takut, hampa memang iman hampa memang kuat lah. Aku dengar tajuk pun aku dah satu macam lah. Dia seram nak tengok beranak dalam kubur. Orang lain semua beranak kat hospital. Okey. Lepas tu cerita tu dilakonkan sebalik oleh Luna Maya pada tahun 2018. Baru keluar, boleh tengok boleh ya, cerita ada Luna Maya. Tapi muka memang dia pun make up memang nampak sama macam Suzana. Dia nak main balik, dia main feel seram tu kan. Yang kata hebatnya Suzana ni, sampai walaupun dia dah tak ada, dia pun cuba juga ambil untuk muka yang iras-iras macam dia, bubuh tik lalat juga sama. Luna Maya kena bubuh tik lalat macam Suzana. Memang seram lah kan. Itu cerita sembang pasal lakonan, pasal filem dia lah. Okey, sekarang ni kita cuba untuk selami watak sebenar Suzana meninggal dunia akibat kencing manis. Dan kematiannya ini agak was-was juga, agak mencurigakan, agak pelik, sebab timbul kontroversi banyak pasal meninggalnya dia ni. Dia punya perkebumian ini dilakukan secara diam-diam. Aku tak tahu pasal apa dia tak mau, pasal apa orang terdekat dia, pasal apa suami dia tak mau bagi tahu kat orang. Semua yang tu aku tak mau cerita pasal itu tu keluarga orang. Aku tak mau, jangan jaga tepi ke orang. Kita tak mau jaga tepi ke orang. Lagi orang kata apa, kita orang jaga tepi kita baru kita tahu. Kita tak mau, kita semai elok-elok. Kita tak mau semai yang teruk-teruk. Dia pun dah tak ada kan.
Dia meninggal sebab kencing manis. Okay. Mungkin dia suka makan benda manis dulu. Tu yang dia kencing manis tu. Okay, kematian dia ni tak diwar-warkan. Sampai ahli keluarga dia, anak dia sendiri, keluarga-keluarga dia yang terdekat pun tak tahu pasal kematian dia. Yang tahu cuma suami dia sahaja. Pasal apa suami dia buat macam tu, yang tu kita tak tahu. Cuma yang dapat kita tahu, dapat kita rungkaikan, suami dia ni cakap dia tak mau kematian dia ni diheboh-hebohkan. Dia nak mati dan diam, senyap-senyap, simpan macam tu ya. Boleh tak? Tapi benda ni menjadi kontroversi ya. Banyak anak-anak dia bertikai ya. Pasal apa ya? Tak bagi tahu kan. Mak aku mati ni, bagi tahu lah untuk aku uruskan jenazah dia apa semua. Ni yang buat diam apa pasal kan. Okey. Okey, lepas dia meninggal tu, macam-macam benda-benda pelik lah. Biasalah benda ni bila dia dah memegang title Ratu Horor ni, bila dia dah mati pun dia nak kaitkan dengan horor lah benda ni. Walaupun mungkin secara kebetulan, kita tak tahu. Dia pun tak pernah kenal aku pun tak pernah jumpa dia secara live ya. Jadi aku nak sembang pasal dia pun lebih-lebih pun lagi mengaibkan dia, jadi fitnah apa semua, aku tak mau. Jadi kita terangkan apa benda yang aku akan terangkan, apa benda yang aku dengar dan apa benda yang aku research ni lah. Kelakuan pelik yang berlaku selepas kematian Suzana ni. Okey, jom kita layan. Okey, Suzana ni, dia punya kelakuan pelik dia, salah satunya dia suka yoga sampai 4-5 jam lah. Tak mau siapa-siapa kacau dia. 4-5 jam yoga. Oi, jenuh tunggu lama. Kita nak pergi gym setengah jam pun masa berat. Dia boleh tahan yoga sampai 4-5 jam lama. Mungkin lah itu daripada segi negatifnya orang cakap, oh, dia ni dia buat apa ni, seorang-seorang dia buat yoga kan. Tapi bagi daripada sudut positifnya, mungkin dia untuk jagakan penampilan dia, badan dia nak bagi cantik badan dia ni kan. Dia exercise, baby kan dia adik. Kita nak kata lebih-lebih apa baby kan dia. Okey. Yang kedua, dia ni suka makan bunga melati. Aku tak tahu rasa bunga melati macam mana. Aku tak pernah try bunga melati macam mana. Aku pernah try bunga kekwa, aku tahu rasa dia macam mana. Buat minum teh kekwa apa. Kalau hampa pernah try bunga melati, hampa try komen kat bawah rasa macam mana, mungkin sedap. Macam aku cakap tadi bila dia ni dah digelar sebagai Ratu Horor, apa benda pun dikaitkan dengan mistik sampai makan bunga melati pun dia kata ini satu macam yang makan bunga melati ya, ni dia ni adalah salah satu unsur-unsur mistik. Itu kita tak tahulah, aku tak mau cakap benda-benda tu kan. Kalau hampa nak kata tu hampa punya masalah, bukan aku punya. Sebab aku rasa dia nak makan bunga melati tu dia punya hak dia nak makan kan. Sebab bunga melati pun bukan haram kalau kita makan, betul. Cuma alasan dia cakap bunga melati ni untuk kecantikan dan memutihkan kulit. Yang mana yang rasa gelap, nak jadi putih, jom mentekan darah bunga melati, kokok bagi jadi putih kan. Bagi ni ahli syukri kalau tengok, boleh tengok, try research tengok macam mana bunga melati kan. Kalau kau tadi boleh buat keluar produk terlajak laris bagi putih bagi semua orang Malaysia putih. Boleh tak? Okey, commission sikit, jangan lupa. Yang seterusnya, dia ni suka dengan ular. Yang tu, waktu tu mungkin tak ramai orang yang suka dengan ular, dan tak ramai orang yang suka bela ular. Tapi kalau lo ni orang yang bela ular, aku rasa berlambak lah. Jadi benda ni tak perlu jadikan benda tu rasa benda pelik Sebab benda ni dah banyak lah orang bela ular. Bukan lo ni bukan setakat bela ayam, bela kucing. Lo ni orang bela ular sampai bewak pun dah orang bela. Yang tu jadi biasa lah. Tapi disebabkan dia ni Ratu Horor, bila bela ular dia kata ni dia ada satu macam yang kuasa. Yang tu lah. Dia jangan pelik orang suka ular ni. Dia pun suka ular kan. Okay.
Dan dia ni suka berpuasa. Okey lah, puasa apa masalah? Kan? Puasa cara mana macam mana aku tak tahulah, kan. Puasa cara dia agak, puasa cara kita agak. Itu aku tak mau sentuh lah. Tapi yang aku dapat info, dia suka berpuasa. Dia suka makan buah waktu sahur. Dia macam vegetarian sikit kan. Dia waktu sahur dia makan buah, lepas tu dia puasa. Puasa macam mana? Itu jangan tanya aku. Nak tahu pergi tanya dia. Kan, puasa macam mana dia puasa. Tapi bagi aku kalau dia puasa, okey lah. Tak boleh lah. Okey, kejadian-kejadian pelik selepas dia meninggal. Ada banyak sebenarnya kejadian-kejadian pelik. Tapi aku tak mau sembang yang banyak-banyak tu lah. Lagi dia main kat aku pula. Itu macam pula. Okay, kita sembang sikit-sikit dah lah. Yang pasal dia pun tak ada lah. Okay, boleh tak? Okay, yang pertama, penampakan Suzana waktu dia dah sudah meninggal di pintu sambil duduk melambai. Bye-bye. Ini mungkin dia babai kat lelaki dia lah, bukan babai kita. Kalau babai kita dah belah-belah lah. Itu pun satu macam lah. Aku nak sembang pasal dia ni, banyak lagi aku nak sembang pasal dia ni. Sakit dia main pula aku, dia babai aku pula. Jahanam. Alah, itu memang cerita ni diceritakan oleh suami dia. Lepas dia dah meninggal, nampak Suzana duduk di rumah, di pintu rumah dia, dan duduk bye bye abang. Tinggal tak fly kiss ya. Kalau dia fly kiss, jahanam. Okey, yang kedua, satu hari ni laki dia duduk dalam bilik lah. Duduk relax dalam bilik. Tiba-tiba duduk dengar orang duduk beletiak. Dia pun buka pintu bilik. Dia tengok satu macam Suzana sudah duduk dekat sofa, sambil duduk pegang remote TV, duduk tengok TV, duduk beratui, duduk beletiak kat depan TV tu. Kan, kata apa berlakon kayu ke apa ke, aku tak tahu. Kan, tiba-tiba dia tengok, ini biasa lah, ini rutin bini dia. Dia mungkin dia suka duduk beletiak tengok berlakon. Sebab dia pun berlakon, dia tahu yang mana pelakon kayu, yang mana berlakon sempoi, yang mana berlakon kerai apa semua dia tahu sebab dia memang dibawa. Jadi laki dia pun tengok, ni biasalah baby kat dia lah, dia beletiak. Dia pun masuk dalam bilik, dia tutup pintu bilik. Dia sudah baring dia tengok, bini aku dah meninggal, siapa dia tu? Dia pergi balik buka pintu, tengok dah sudah tak ada. Ini pun satu pelik lah benda ni. Sebab bini mati tu takkan hang tak tahu kan, takkan hang boleh terlupa. Mana boleh lupa mah. Tapi tak tahu, mungkin nak sedapkan cerita kot kan. Dia aku pun tak mau komen macam ni. Mungkin betul, mungkin tak betul, kita pun tak tahu. Betul tak kan. Bini mati pun boleh buat relax pula. Kita bini pi mandi pun dah rindu. Okey, benda yang ketiga ni, ada benda yang terbang di atap rumah dia tau. Nampak satu benda merah duk terbang pusing keliling rumah dia. Tak tahu benda apa. Mungkin kunang-kunang kot kan. Tapi tak tahu benda ni, benda kita pun tak tahu. Aku cakap lebih-lebih lagi, dia marah aku pula. Tapi memang depa dalam, kalau hampa cari balik video yang cerita pasal Suzana ni, mesti dia akan bagi tahu ada satu benda terbang keliling ke atap rumah dia. Benda apa tak tahu, aku pun tak tahu. Yang ada yang kata seperti batu delima yang terbang. Kan, batu delima terbang bagus ya, boleh jadi kaya apa. Tapi tak tahu, mungkin kunang-kunang tu. Bagi aku tak mau nak sebut lebih-lebih benda ni. Okey. Yang ni agak pelik sikit. Yang ni bagi aku, kalau betul lah benda ni. Kalau tak betul, mereka cerita. Tapi kalau betul, memang apa yang mereka nampak agak pelik. Cerita dia, Suzana ni bila dia waktu dia sakit, dia duduk di bilik berasingan lah kan. Kadang-kadang bilik tu memang kosong. Memang lepas dia dah meninggal apa semua, bilik tu memang dah kosong. Jadi ada rutin yang untuk bersihkan, buang habuk pada dalam bilik tu. Bila orang nak pergi bersihkan, orang nampak dia tengah bermeditasi, tengah duk yoga, duk macam mana orang tak tahu. Tapi kali ni di belakang dia ada satu makhluk badan besar bersayap duduk di belakang dia. Itu aku tak tahu nak bagi alasan apa. Itu terpulang pada orang yang nampak tu. Orang yang nampak tu lebih tahu. Sebab benda-benda ni
bagi aku lah, bagi pendapat hampa mungkin berbeza lah, tapi bagi pendapat aku, bila seseorang ni dikaitkan dengan mistik, jin iblis ni memang suka lah kan. Bila dia dah tak ada di situ, dia akan ambil kesempatan untuk kacau lah. Jadi dia pun nak kata lah, dia ni ada satu macam yang berlaan. Sebenarnya jin dengan iblis ni dah ambil kesempatan lah untuk merupa macam dia apa semua tu. No? Boleh no? Kita tak mau sembang yang teruk-teruk, kita sembang yang elok. Mudah-mudahan dia elok. Kita pun tak tahu lah. No? Lagi aib ke orang, lagi orang aibkan kita ni baru kita tahu. Lepas Suzana ni meninggal, lepas tahun kot, lepas tahun dia kahwin lagi dengan girlfriend dia kan, dengan makam mana kan, aku tak tahulah kan. Lepas dia kahwin, dia pun ni duduk bilik bersebelahan dengan bilik yang Suzana selalu meditasi ni, selalu yoga ni kan. Jadi bila waktu Suzana ni tengah yoga ke meditasi tu, dia akan berhubung dengan suami dia dengan ketukan dinding. Macam ni lah, lebih kurang. Seram lah. Bunyi macam tu lah. Tu lelaki dia pun bila dengar bunyi ketukan tu, dia pun okey pi lah, tanya okey apa perlu, apa mau apa. Dia macam tu lah lebih kurang kan. Tapi benda tu dah jadi biasa lah. Tapi lepas tahun dia kahwin, lelaki dia tak dengar lah, sebab dia pun dah mati dah, takkan nak dengar orang ketuk kan. Lepas tu tapi si bini baru lelaki dia ni duk dengar bunyi ketukan tu. Bunyi yang satu, mula-mula mungkin agak biasa, tapi makin lama makin hari makin kuat, makin hari aku yang ketuk. Lah makin lama makin kerap dengar bunyi ketukan tu. Lelaki dia, bini dia pun pergi tanya lelaki dia, abang ni dengar bunyi ketuk ni, ketuk apa? Lelaki dia pun cerita lah, lelaki dia ni kalau kata Suzana ni perlukan bantuan, dia akan ketuk dinding kan. Macam tu lah dia minta bantuan, cara dia minta bantuan kat lelaki dia kalau kata dia ada apa-apa masalah waktu dia tengah meditasi dalam bilik tu. Dia bunyi ketuk-ketuk lah. Dan itulah perkongsian aku tentang Suzana. Dan aku pun tak mau sembang benda-benda yang tak elok pasal dia, sebab dia pun dah meninggal. Sekali kalau kita meninggal, nanti orang tersembang tak elok pasal kita pun nanti problem juga kan. Jadi aku kongsikan benda ni, yang apa yang aku buat research pasal Suzana ni, yang tu yang aku buat. Tapi aku cuba untuk tidak mengaibkan dia. Kalau kata tu daripada aku yang tak sengaja lah. Aku minta maaf banyak-banyak pada pihak keluarga dia. Aku cuba untuk terangkan secara baik. Itu sajalah. Okey, kita jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum.